030-200 perumahan negara sebanyak 35.8 juta ringgit. Yang Berhormat Tan Sri, isu perumahan adalah satu isu yang betul dekat dan ianya merupakan salah satu perkara asas di mana kehidupan rakyat jerata akan menerima impak dia. Laporan Pasaran Hartanah pada tahun 2022 telah melaporkan bahawa sejumlah 27,746 unit rumah tidak terjual, mencatatkan nilai sebanyak 18.41 bilion pada tahun 2022. Majoriti rumah-rumah ini berharga lebih daripada 30 juta, menyumbang 76.5% daripada jumlah keseluruhannya. Pada tahun 2009, rumah mampu milik yang berharga 200,000 ke bawah merangkumi 55% daripada pelancaran baru, manakala pada 2022 kategori ini hanya menyumbang kepada 11% daripada jumlah keseluruhan. Ini menunjukkan bahawa adanya ketidakseimbangan antara pasaran perumahan dan keperluan sebenar. Ini berlaku apabila pemaju tidak menganalisis pasaran dan permintaan tempatan dengan cukup teliti dan justru menyebabkan pengeluaran rumah yang tidak memenuhi keutamaan ataupun keperluan pembeli yang berpotensi dari segi saiz, reka bentuk dan kemudahan yang disediakan. Dengan ini, saya ingin bertanya, apakah rancangan kerajaan untuk mengatasi isu rumah yang tidak terjual? Saya juga ingin mengetahui, adakah kerajaan bercadang untuk menilai dan memperbaiki keberkesanan dasar perumahan sedia ada? Langkah ini penting, Yang Berhormat Tan Sri, kerana dianya untuk mengatasi masalah ketidaksepadanan antara pembangunan perumahan dengan keperluan sebenar pasaran yang telah menjadi penyumbang utama kepada terjadinya banyak rumah yang tidak terjual. Yang Berhormat Tan Sri, menurut My Census 2020, terdapat kira-kira 1.8 juta unit kediaman di Malaysia yang kosong, iaitu 19.4% daripada jumlah 9.6 juta unit. Apa maksud 19 ataupun dekat 20% ini? Kita ambil satu perbandingan ya. Pada tahun 1970, iaitu lebih kurang 50 tahun lalu, angka ini hanyalah 9.5%, iaitu tak lebih daripada 10%. Ini bermaksud jumlah rumah yang kosong telah bertambah lebih dua kali ganda berbanding dengan 50 tahun lalu. Bagi saya, ini adalah satu dosa besar. Dosa besar mengapa? Sebab unit-unit rumah yang kosong ini, saya lihat dia sebagai satu pembaziran sumber. Unit-unit ni dikosongkan ataupun dia kosong tidak digunakan, tetapi kita tahu di pasaran masih ramai yang tidak mampu untuk memiliki sebuah rumah saja. Itu maksud saya, kalau ada banyak rumah yang kosong, ini adalah satu dosa besar. Sama ada kepada pemegang hartanah itu maupun kerajaan sendiri, kerana tidak mengubah satu dasar yang mesra kepada golongan yang memerlukan rumah. Yang Berhormat Tan Sri, unit-unit ni dia tidak, sekiranya dikosongkan dan tidak digunakan, dia tidak akan menghasilkan apa-apa nilai ataupun tidak memanfaatkan kepada sesiapa pun, baik individu ataupun kerajaan. Itu yang maksud saya tadi, dosa besar. Individu yang memegang beberapa unit kosong ini dengan tujuan, biasanya dengan tujuan spekulasi,
sebenarnya telah menghalang orang lain daripada peluang untuk membeli atau menyewanya. Unit kosong juga memberikan impak negatif kepada pembangunan jiran tetangga dan juga penggunaan sumber awam seperti pengangkutan dan fasiliti awam. Dalam konteks ini, adakah kerajaan pernah merancang ataupun bercadang ataupun ada idea-idea untuk menyelesaikan isu-isu ini? Termasuklah pelaksanaan cukai kekosongan, vacancy tax dengan izin, sebagai salah satu penyelesaian seperti negara-negara lain. Cukai ini biasanya dikira sebagai peratusan daripada harga jualan unit yang kosong. Tujuannya adalah untuk menggalakkan pemaju supaya sentiasa berhati-hati dalam merancang dan membangunkan projek perumahan serta mengurangkan aktiviti spekulasi. Negara-negara seperti Kanada, iaitu di Vancouver dan British Columbia, dan juga Australia, iaitu di Melbourne, telah melaksanakan cukai ini untuk mewujudkan pasaran perumahan yang lebih berpatutan dan lebih produktif. Pada masa yang sama, mengawal aktiviti spekulasi. Di negara kita, saya lihat cukai ini dapat mendorong pemaju dan individu menjual atau menyewakan unit kosong mereka dengan mengelakkan pembayaran cukai. Mungkin ada orang akan tanya, adakah pelaksanaan cukai ini akan menyebabkan penurunan nilai rumah dan memberikan kesan kepada nilai pasaran rumah sekunder kepada pemilik sediada? Kita perlu lihat bahawa harga rumah di Malaysia telah meningkat dengan begitu cepat sejak tahun 2010 dengan kadar pertumbuhan tahunan gabungan CAGR sebanyak 5.8% antara tahun 2010 hingga tahun 2022. Sementara itu, CAGR yang sihat dijangkakan untuk harga rumah di Malaysia haruslah berada di antara 3.1 dan 4%. Oleh itu, cukai kekosongan sebenarnya dapat membantu pasaran perumahan untuk mencapai CAGR yang sihat. Di samping itu, pelabur atau spekulator akan melepaskan unit yang dipegang oleh mereka ke pasaran sewa. Ini akan meningkatkan bekaran rumah sewa dan merangsang persaingan sihat di antara pemilik-pemilik baru dan pemilik-pemilik sedia ada supaya mereka menyediakan unit yang berkualiti baik dengan harga sewa yang lebih rendah dan berpatutan untuk penyewa. Masa. Ada sedikit lagi yang berhormat Tan Sri. Ada yang berpendapat bahawa hasil sewa akan menurun sekiranya peningkatan secara mendadak dalam bekalan. Namun saya lihat kita lebih penting untuk supaya kita menyesuaikan penyesuaian harga sewa ini, menurunkan kadar sewa yang sebenarnya berada pada satu tahap yang begitu mahal dan tidak mampu ditanggung oleh anak-anak muda sekarang. Maka saya lihat bagi hujah-hujah menentang pelaksanaan cukai kekosongan ini seperti kerugian nilai harta bagi pemilik rumah sedia ada dan hasil sewa yang lebih rendah adalah akibat yang perlu ditanggung sekiranya kita ingin membetulkan pasaran perumahan dan sewa supaya pasaran perumahan kita menjadi lebih mampan. Bagaimanapun, satu cabaran yang besar dalam melaksanakan cukai kekosongan ini, saya harap kerajaan memandang perkara ini dengan serius dan kita boleh mula membuat sesuatu untuk mengurangkan beban anak muda pada zaman bermula hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Kuala Nerus.